Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Gaddafi bin Bashu, nombor metrik 276767. Pada hari ini, saya akan membincangkan berkenaan tajuk Undang-Undang Islam terpinggir berbanding Undang-Undang Sivil. Pengenalan, agama Islam adalah sebuah agama yang mencakupi kesemuanya kerana ia meliputi hal dan perkara dalam kehidupan manusia. Kedua, seperti mana yang kita semua ketahui, undang-undang adalah merupakan satu perkara yang amat penting kerana tujuannya untuk mencegah kezaliman dan seterusnya memberikan keadilan kepada umat manusia. Dari sudut sejarah, sebelum kedatangan penjajah, sistem perundangan digunakan di tanah Melayu adalah berlandaskan pandangan Islam dan segi kata perundangan Islam. Tetapi semuanya berubah apabila datangnya pihak British yang telah berjaya mempengaruhi sistem berperlembagaan Malaysia. Sejarah perundangan Islam di Malaysia. Semasa zaman pra-penjajahan, Islam mula dibawa ke Asia Tenggara bermula abad ke-13. Dan sedekad selepas itu, agama tersebut mula sampai ke tanah Melayu. Tetapi Islam mula dikembangkan di Melaka sekitar abad ke-15. Sebelum ajaran Islam diamalkan, masyarakat Melayu menggunakan sistem perundangan serta adat istiadat yang mempunyai unsur-unsur ajaran Hindu. Tetapi, sejak pemerintahan mengamalkan ajaran Islam, perubahan secara drastik telah dilaksanakan bagi mengikut adat istiadat Melayu supaya sesuai dengan ajaran Islam. Perubahan ini bermula dengan Undang-Undang Melaka, Risalat Hukum atau Undang-Undang Melaka. Pada mulanya, sistem perundangan Melaka hanya memiliki undang-undang adat tetapi tidak dan telah dibuat penambahbaikan dengan gabungan dari undang-undang Islam. Di zaman penjajahan pula, ianya bermula apabila datangnya penjajah British ke tanah Melayu. Pemerintah Melayu mengadakan perjanjian bersama penjajah untuk menerima segala pandangan British semasa membuat keputusan tentang semua perkara kecuali perihal agama Islam dan adat istiadat Melayu. Konsep penting dalam Undang-Undang Islam. Dalam perkara 3-1, Perlembagaan Persekutuan telah pun memilih agama Islam sebagai agama persekutuan. Walau bagaimanapun, bagi agama-agama lain tetap diberikan kebenaran untuk dianuti oleh lain-lain bangsa dengan selamat dan aman. Pada awalnya, penetapan yang diperkenankan di dalam perlembagaan bukanlah untuk menjadikan undang-undang Islam di negara ini sebuah negara Islam, tetapi hanya digunakan pakai semasa majlis-majlis rasmi kerajaan sahaja. Jadi Islam bukan sekadar pegangan agama dan upacara keagamaan. Sebaliknya, ia adalah satu ajaran yang meliputi seluruh kehidupan manusia, termasuk undang-undang. Tetapi malangnya umat Islam sendiri juga ada yang merasakan setiap apa yang dilibatkan dengan Islam adalah skop yang terhad. Disebabkan itu, kedudukan agama Islam serta pelaksana syariat yang perlu dipatuhi tetap tidak diendahkan dengan masih dipersoalkan kesempurnaan oleh pengubal undang-undang walaupun mereka ini beragama Islam. Maknanya, penetapan agama Islam sebagai agama persekutuan bukanlah sesuatu yang pelik untuk dimasukkan ke dalam dalam perlembagaan Islam. Kerana Islam adalah agama tradisi orang Melayu. Malah populasi masyarakat Melayu ketika itu lebih berbanding masyarakat lain. Dalam Undang-Undang Sivil. Undang-Undang Sivil merupakan satu jenis undang-undang yang diilhamkan oleh perundangan Rom.
berdasarkan ciri-ciri yang terdapat di dalam koleksi dikodifikasikan dan bukannya diilhamkan oleh seorang hakim. Perundangan sivil adalah berprinsipkan untuk menyediakan satu set undang-undang bertulis dan boleh dilaksanakan oleh kepada semua rakyat. Sumber utama undang-undang dalam sistem ini ialah undang-undang yang merupakan himpunan perkara-perkara sistematik yang saling berkaitan yang disusun mengikut subjek dan yang menjelaskan prinsip-prinsip hak kewajipan dan mekanisme perlembagaan. Undang-undang biasanya dibuat oleh badan berkanun. Pelaksanaan di Malaysia. Perlembagaan Persekutuan menetapkan kerajaan negeri melalui badan perundangan. Masing-masing berkuasa yang mempunyai undang-undang Islam dan membina organisasi untuk mentadbir dan melaksanakan perundangan berkaitan. Sebagai contoh, penubuhan Majlis Agama Islam dan Mahkamah Syariah. Walau bagaimanapun, bidang kuasa untuk mentadbir undang-undang berkaitan kewangan Islam berada di bawah bidang kuasa persekutuan. Kerana perihal melibatkan bank dan kewangan Islam dikategorikan sebagai undang-undang perdagangan, ia adalah di bawah bidang kuasa persekutuan. Oleh itu, kesimpulannya, bidang kuasa pentadbiran perundangan Islam di Malaysia terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bidang kuasa perundangan Islam yang disenaraikan oleh Jadual ke-9, senarai 2 diurus oleh Badan Perundangan Negeri, Kerajaan Negeri, dan bidang kedua perundangan kewangan Islam ditentukan oleh perikatan. Keputusan mengenai bidang kuasa Mahkamah Syariah termaktub dalam Akta Pinjaman Institusi 1988, Akta 704 berkaitan kes 121-1A. Institusi fellowship yang merupakan bidang kuasa telah diberikan kepada Mahkamah Syariah dalam memutuskan kes berkaitan orang Islam tanpa campur tangan Mahkamah Sivil. Keputusan juga menetapkan bahawa Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Bawahan di bawahnya tidak memiliki kuasa wakil dengan mana-mana kes di bidang kuasa Mahkamah Syariah. Pertikaian antara Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Syariah tidak akan terjadi disebabkan kes yang berkaitan dengan orang Islam hanya boleh dibawa ke Mahkamah Syariah dan Mahkamah Tinggi tidak lagi memiliki bidang kuasa dalam kes ini. Surat Ikatan Mahkamah Syariah 1965 bidang peguam jenayah telah diubah pada tahun 1984 supaya membolehkan Mahkamah Syariah membincangkan kes jenayah yang boleh dihukum penjara sehingga 3 tahun, ditunda hingga 5,000 dan larangan 6 kali atau gabungan daripada ayat-ayat ini. Terdapat juga perundangan Islam digunakan selama ini iaitu melalui bidang kuasa yang diserahkan kepada kerajaan negeri supaya mengubah undang-undang Islam di bawah bidang kuasa negara adalah seperti berikut. Yang pertama, perundangan keluarga Islam. Yang kedua, Akta Warisan. Yang ketiga, Akta Jenayah Islam. Dan yang keempat, Hukum Zakat. Isu-isu berkaitan undang-undang Islam dipinggirkan. Yang pertama, bidang kuasa Mahkamah Syariah amat terhad. Sudah pasti masyarakat sedia maklum mengenai keputusan Mahkamah Persekutuan baru-baru ini yang mengisytiharkan peruntukan undang-undang berkaitan seks luar tabi'i dalam enakmen jenayah syariah Selangor tidak sah. Alasan yang diberikan adalah kerana Mahkamah Syariah mempunyai bidang kuasa terhad di bawah senarai negeri, Jadual ke-9 dan tafsiran Mahkamah terhadap undang-undang Islam adalah sempit. Ia menyempitkan bidang kuasa Mahkamah Syariah. Yang kedua, hanya berada di bawah bidang kuasa negeri.
Kerajaan negeri sahaja yang boleh membuat pindaan ke atas undang-undang berkaitan dengan perundangan Islam, mahkamah syariah, zakat serta perkara lain berkaitan Islam. Padahal sebenarnya perkara ini adalah tidak tepat sama sekali jika kita melihat kepada peruntukan dalam perlembagaan persekutuan secara semuanya. Terdapat kuasa tentang Islam yang berada di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan. Yang ketiga, pertikaian oleh umat Islam sendiri. Selain itu, ramai cerdik pandai pada masa kini termasuk dalam kalangan umat Islam sendiri sudah mula mempertikaikan hukuman yang dijatuhi oleh mahkamah syariah. Mereka ini menyatakan bahawa mahkamah syariah hanyalah dalam pemikiran mereka sahaja tetapi tidak ke atas seorang bersalah. Kekuatan undang-undang Islam. Kita akan membincangkan beberapa perkara berkenaan kekuatan undang-undang Islam. Yang pertamanya adalah berkenaan menjaga maruah seseorang Islam. Yang kedua, memenuhi semua keperluan kehidupan manusia. Ianya juga yang ketiga, untuk menghargai jasa-jasa para ulama. Dan yang keempat, memberikan motivasi supaya dapat mengembalikan kegemilangan Islam. Jadi, kesimpulan berkenaan kekuatan undang-undang Islam ini yang boleh saya terangkan, dengan memertabatkan undang-undang Islam, kita sebagai penganut pasti tidak akan melanggar perintah Allah. Oleh itu, ianya akan dapat menjaga maruah kita sebagai seorang Islam, penganut agama Islam, serta akan menjadikan jurang yang memberikan personaliti seseorang beragama Islam atau bukan, ianya dapat dibezakan. Dibezakan jika kita mengamalkan undang-undang sivil, undang-undang Islam. Ianya memenuhi semua keperluan kehidupan manusia. Undang-undang Islam amat sesuai digunakan di seluruh dunia kerana ianya bukan hanya merangkumi atau memberikan tumpuan kepada pentadbiran sesebuah negara, malah ianya turut merangkumi aspek-aspek penting dalam kehidupan kita seharian. Kelemahan undang-undang Islam. Terdapat beberapa perkara berkenaan kelemahan undang-undang Islam. Kelemahan undang-undang Islam yang pertama, terhad untuk orang Islam sahaja, bidang kuasa yang sangat terhad dan kes yang banyak tertangguh. Walaupun negara memiliki hak untuk mengubal undang-undang tentang hukum syarak, tetapi mahkamah syariah tidak mempunyai kuasa untuk membicarakan kes melibatkan orang yang bukan beragama Islam. Cadangan penambahbaikan. Bidang kuasa mahkamah syariah diperluaskan. Dicadangkan supaya kuasa bagi kes-kes melibatkan kisas, diyat dan hudud diperluaskan supaya mahkamah syariah dibenarkan untuk membicarakan dan menjatuhkan hukum ke atas kes-kes tersebut. Yang kedua, memberikan lebih perhatian kepada mahkamah syariah dari sudut pentadbiran serta pengurusan. Jika mahkamah sivil diberikan perhatian sepenuhnya oleh kerajaan persekutuan disebabkan ianya adalah sebuah mahkamah persekutuan. Seandainya mahkamah syariah juga turut dijadikan mahkamah persekutuan, maka pasti ianya akan diberikan perhatian sepenuhnya. Yang ketiga, mewujudkan mahkamah rayuan persekutuan, mahkamah syariah persekutuan. Sekiranya terdapat mahkamah rayuan persekutuan atau mahkamah syariah persekutuan yang boleh membicarakan kes di setiap negeri adalah lebih memudahkan. Kesimpulannya, setelah negara mencapai kemerdekaan selama 65 tahun, ianya adalah merupakan satu hal yang mesti disambut dan menerima disebabkan oleh kerajaan yang kita kecapi. Pada dasarnya, kita telah bebas daripada jajahan mereka. Sepatutnya Malaysia perlu mempunyai ketegasan dalam usaha mengurangkan
rujukan kepada common law Inggeris daripada undang-undang sivil, disebabkan ia akan terus menerus menampakkan minda pengamal undang-undang tempatan yang masih lagi dijajah. Sebab itulah semua agama lain bebas untuk mengamalkan agama mereka. Tetapi bagi penganut agama Islam, ia masih lompong kerana undang-undang syariah masih lagi di tahap rendah dan seperti dipinggirkan oleh pengamal undang-undang. Oleh yang demikian, jalan yang terbaik bagi mencapai titik tengah dengan merujuk kembali kepada perundangan Islam yang digunakan sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Sekian, terima kasih.